Kobe merupakan bandar pelabuhan dan bandaraya ke-6 terbesar di Jepun yang mempunyai jumlah penduduk seramai 1.5 juta orang. Bandar ini terletak di wilayah Kansai, sebelah barat Osaka, diilhamkan sebagai bandar terancang. Pelabuhan Kobe pertama kali dibuka kepada perdagangan dengan Eropah pada tahun 1868 Masihi dan berkekalan hingga ke hari ini. Di bumi Jepun, Kobe terletak di pantai selatan Pulau Honshu, berkeluasan kira-kira 553 km persegi. Bagi menyaksikan kehebatan bandar ini, kembara syahadah diteruskan ke Kobe yang jaraknya sekitar 500 km menggunakan laluan lebuh raya dari barat bandaraya Tokyo. Kobe ialah salah sebuah bandar pelabuhan yang terpenting di Jepun. Bandar ini diasaskan sekitar tahun 1100 Masihi. Kobe dibangunkan di sebuah dataran yang sempit berbentuk kipas di persisiran Samudra Biru. Kobe merupakan pusat pelabuhan dan perdagangan penting di Jepun. Ia juga mendapat julukan sebagai Serambi Mekah kerana mempunyai populasi penduduk Islam sekitar 30,000 orang. Pada tahun 1930-an, agama Islam mula bertapak di sini. Pelabuhan Kobe yang strategik menjadi persinggahan saudagar Islam menjalankan perniagaan. Bagi memenuhi keperluan umat Islam dan merancangkan sektor perdagangan, Masjid Kobe dibina pada tahun 1935 setelah diperkenankan oleh Maharaja Matsuhito Meiji. Hasil kemakmuran ekonomi serta dasar pintu terbuka, Kobe menjadi penempatan kira-kira 45,000 warga negara asing dari 100 buah negara yang membina kehidupan di bandar ini. Kobe yang bermaksud pintu Tuhan menjadi gerbang syahadah sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah ini. Masjid Kobe dibina atas daya usaha murni sekumpulan pedagang Islam selepas pasca Perang Dunia Pertama. Berdasarkan sejarah masjid ini, A.K. Bocha dan pengikutnya bertungkus lumus ke India untuk memungut derma bagi pembinaan Masjid Kobe. Actually, this mosque, Kobe Muslim Mosque, is the first mosque in Japan. This mosque has been built in 1935. The reason why the Muslim people built the first mosque in Japan in Kobe, because at that time we had a very big Muslim community living in Kobe and in Kansai area. More than 300 Muslims were living in Kobe and Kansai area. The idea of this mosque started 1927 by one Muslim from England. And he started to collect donations, and they could establish this mosque, and opening ceremony was 1935 in October. Yes. Okay, can you about the history also during earthquakes and also the war? Yes. At the time of the building of this masjid, 1935, as I told you, big Muslim number were living here. But when the Second World War started, of course, many of them left Japan, and only few Muslims stayed in Japan at the time. During the Second World War, all Kobe destroyed by American bomb except masjid, and we have one photo, inshallah you can see after that. Also during the earthquake 1995, 80% of the buildings in Kobe collapsed and mosque remained. This is of course because this is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Semasa Perang Dunia Kedua, Masjid Kobe sedikit pun tidak terjejas, sedangkan bandarnya hancur di bom Amerika.
Kalimah suci yang dilaungkan bergema di segenap bandar Kobe menyebabkan masyarakatnya mencari-cari tempat berlindung. Ketika itu, hanya Masjid Kobe yang teguh berdiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Peristiwa hitam yang membelenggu masyarakat Kobe terungkap hikmah di sebaliknya. Mereka mula mendekati Islam untuk mencari kepastian yang hakiki, kerana Islam adalah agama yang syumul. Lantaran daripada itu, masyarakatnya mula tertarik untuk menerima Islam sebagai panduan hidup yang menerangi kegelapan. Pada tahun 1956, pembinaan bangunan dan pembaikan kemudahan pelabuhan menjadikan Kobe pusat ekspor dan import yang maju. Kawasan dermaga yang panjang memberi kelebihan kepada industri berat dan sektor pembinaan kapal untuk memacu pertumbuhan sosioekonomi di Kobe. Semasa Revolusi Rusia pada tahun 1918 hingga 1992, ramai rakyat Turki berhijrah ke Kobe dan membina tapak perniagaan. Penghijrahan ini telah memberi impak yang besar dalam pembangunan rohani rakyat Jepun. Sejajar dengan itu, pusat budaya Islam dibina bagi menjaga kebajikan komuniti Islam di Kobe. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di pusat ini, generasi muda diperkasakan dengan aktiviti kerohanian seperti kelas Fardu Ain, pengajian Al-Quran dan ceramah agama yang diadakan pada setiap minggu. Program-program seumpama ini dapat melentur generasi muda agar akidah mereka tidak terpesong dari landasan Islam. Kanak-kanak ini adalah penentu generasi akan datang yang akan membawa obor Islam. Pihak pengurusan yang terdiri daripada para imam berhasrat untuk mewujudkan satu persatuan gerakan Islam bagi menjalankan dakwah kepada masyarakat tempatan.